Okey, terima kasih untuk sahabat penyampai di Labuan Muhammad Izzuan di Jalaluddin untuk bersama membawakan kempen keselamatan kebakaran dan kesiapsiagaan JPPM Labuan. Ya, seperti kita bincang pada awal tadi adalah berkenaan tentang heat stroke. Mungkin ia adalah digambarkan sebagai isolated case dalam terma perubatan dan juga dalam konteks perubatan, tetapi ia tidak boleh dipandang enteng kerana heat stroke ini mungkin akan boleh menjadi suatu amaran supaya kita berjaga-jaga dan juga berhati-hati apabila melakukan aktiviti-aktiviti di luar, khususnya apabila perubahan cuaca mendadak yang sedang berlaku pada ketika ini. Jadi untuk kita bercakap terus tentang stroke haba, saya amat bersatu untuk bersama dengan Dr. Megat Muhammad Amirul Amzah Megat Hashim, Pakar Perubatan Keluarga, Jabatan Perubatan Rawatan Utama Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Doktor? Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah, selamat Raya. Kami, Doktor, kita terus pada persoalannya berkenaan tentang stroke haba ini. Baik. Saya terus pada persoalan berkenaan tentang apa mungkin kita tahu berkenaan simptom stroke haba itu dan apakah ia boleh digambarkan sebagai isolated case ataupun case yang kebiasaannya berlaku di konteks Malaysia. Okey, baik. Nak kata dia sebuah kes yang selalu berlaku, sebenarnya tidaklah. Okay. Boleh dikatakan isolated case, tetapi disebabkan ia menyebabkan kematian, kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Yeah. Dan stroke haba ni sebenarnya terbahagi kepada dua peringkat. Pertama, kita panggil sebagai heat exhaustion ataupun kelesuan haba. Dan peringkat yang teruk barulah dia jadi heat stroke ataupun stroke haba ini. Yeah. Pada apa yang berlaku sebenarnya adalah akibat cuaca yang terlalu panas akan menyebabkan badan kita gagal untuk menyejukkan badan semula. Akibatnya badan kita akan kurang air, kekeringan dan menyebabkan fungsi badan akan jadi tidak normal, dan bila pergi kepada stroke haba, dia boleh membawa kepada kematian. Gejala dia yang pertama sekali adalah berpeluh dengan amat banyak. Okey, bila berpeluh dengan amat banyak, air makin kurang, kita akan rasa pening kepala, rasa macam sakit kepala, muscle kita akan rasa cramp, dan selepas itu kita akan terus rasa macam haus yang teramat sangat. Tetapi bila kita teruskan juga berada di persekitaran yang panas itu, kita akan pergi kepada stroke haba yang mana suhu badan kita akan meningkat dengan mendadak. Kita tak lagi mampu untuk berpeluh, akibatnya protein dalam badan kita, enzim dalam badan kita tidak berfungsi dengan normal, dan akhirnya kita muntah lagi, kita rasa pening dan boleh pingsan dan boleh jadi tidak sedarkan diri, dan kalau dibiarkan ia boleh membawa kepada kematian. Ya. So, tadi disebutkan oleh doktor apabila pengeluaran peluh yang banyak, kerana peluh akan lebih banyak bekerja berbanding kebiasaannya. Apakah itu petanda ataupun simptom awal kepada dehidrasi yang menyebabkan stroke haba kemudian terimpak kepada tubuh badan seseorang? Betul. Berpeluh ni adalah normal, adalah satu fitrah normal manusia untuk menyejukkan badan. Tetapi dengan perpeluhan, dia akan menyebabkan kurangnya air dalam badan. Apabila kurang air dalam badan dan kita tidak gantikan air itu, kita akan jadi dehidrasi seperti kata Ismail tadi, dan akan menyebabkan badan gagal berfungsi dan akhirnya akan menyebabkan kurang darah dalam salur darah. So perkara ini akan menyebabkan kepada kegagalan fungsi badan, kegagalan buah pinggang dan juga kegagalan fungsi normal otak kita, akhirnya tidak sedar dan boleh kepada kematian. Yang kita baca ataupun kita mendengarkan laporan di akhbar-akhbar utama adalah ia menyebabkan kanak-kanak, golongan kanak-kanak terimpak dan juga ada yang meninggal dunia. Betul. Jadi apakah golongan kanak-kanak antara yang paling mudah terimpak dan juga terkesan dengan stroke haba ini? Okey, baik. Yang paling berisiko tinggi adalah kanak-kanak. Kenapa? Kerana kanak-kanak tidak mempunyai regulasi peluh sebaik orang dewasa. Dan juga mereka tidak sedar kadang-kadang bahawa sekarang ni saya dah rasa tak selesa, saya dah rasa pening-pening, saya nak kena minum air. Tak, orang dewasa macam tu, tapi kanak-kanak tidak. Jadi mereka gagal mengenal pasti simptom awal dan tidak masuk ke rumah, mereka terus bermain, akibatnya daripada heat exhaustion tu dah terus progress kepada stroke haba. Itu kenapa kanak-kanak menjadi mereka yang berisiko tinggi. Antara golongan lain yang berisiko tinggi adalah mereka yang terlalu tua. Terlalu tua, mereka yang mengandung, mereka yang menyusukan anak, dan mereka yang mempunyai penyakit kronik, terutamanya penyakit buah pinggang dan penyakit jantung. Kerana mereka ini kalau katakan terkena stroke haba, risiko kematian sangat tinggi. Doktor, dalam situasi pada ketika ini mungkin ada dua perkara utama yang kita cerita tentang cuaca panas ini. Yang pertama adalah pendedahan secara terus kepada sinar matahari kalau kita berada di luar. Dan yang kedua mungkin berada di dalam bangunan, tetapi suhu dan juga suasana dalam bangunan itu dengan suhunya yang meningkat dan juga panas. Jadi apakah berada di dalam bangunan dengan suhu yang panas juga boleh menjadi salah satu faktor kepada stroke haba? Boleh juga, tetapi jarang berlaku. Yang lebih common berlaku, lebih selalu berlaku apabila berada di luar, di tengah-tengah pancaran cahaya matahari dengan suhu persekitaran yang tinggi, sambil membuat aktiviti fizikal yang aktif.
Apabila badan kita aktif, berpeluh lebih banyak, badan kita kurang air, akhirnya kena stroke haba. Jadi penyelesaiannya mungkin lebih kerap mandi dan juga minum dengan lebih kerap. Langkah pencegahannya adalah pastikan kita tidak terdedah kepada persekitaran yang terlalu panas. Kalau tak perlu melakukan aktiviti fizikal di luar, elakkan pada cuaca panas. Jika perlu, pastikan pakai pakaian yang terang kerana ia tidak menyerap haba, dan juga pakaian yang longgar supaya ada aeration, ada angin untuk kesejukan badan. Dan pastikan kita sentiasa minum air dengan banyak, dan jika ada tanda-tanda stroke haba, terus dapatkan bantuan ataupun minum air dengan banyak, dan kalau katakan sampai pingsan tu, dapatkan bantuan kecemasan. Okey. Apa mungkin petanda awal yang kita boleh lihat kalau ahli keluarga ataupun yang terdekat untuk memberikan bantuan awal kecemasan kepada ahli keluarga yang terkesan dengan? Khususnya kanak-kanak. Kalau katakan anak kita nampak berpeluh dengan luar biasa, muka macam pucat sikit, lepas tu dia kata pening kepala, cepat-cepat suruh dia masuk rumah, elakkan daripada cuaca panas, bagi dia minum air dengan banyak, baringkan dia, tinggikan kaki supaya darah daripada kaki mengalir kepada jantung, dan juga buka kipas, buka aircon, dan ambil ais, balut dengan tuala, letakkan dekat ketiak, dekat leher, dekat celah kangkang. Itu akan membantu menyejukkan badan. Namun, kalau katakan kanak-kanak itu tidak sedar, muntah-muntah atau sawan, itu kita kena terus call 999 untuk dapatkan bantuan ke hospital. Sambil tunggu ambulans datang, kita buat langkah pencegahan yang saya sebut tadi. Yang disebutkan untuk bantuan awal. Betul. Tersebut, ya? Apa kadar fatality rate untuk heat stroke? Saya tak berapa pasti fatality rate, tetapi ianya satu benda yang boleh dicegah. Okey. Kalau katakan kita cegah, satu nyawa pun wajar untuk kita selamatkan. Cuma ialah persoalannya adalah mungkin dalam situasi rakyat Malaysia yang terbiasa dengan suhu dalam sekitar 30 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius, ada yang mempertikaikan perubahan cuaca yang kadang-kadang sedikit dan juga mendadak ini boleh disesuaikan oleh tubuh badan kita yang sudah terbiasa dengan suasana iklim khatulistiwa. Ya, apa mungkin masyarakat di iklim khatulistiwa juga boleh terkesan dengan suasana heat stroke ataupun suasana panas mendadak seperti ini? Betul. Bila kita bandingkan Malaysia dengan di Arab Saudi, di Dubai, di kawasan yang padang pasir, mereka lebih terdedah kepada risiko ini. Tetapi kita kena ingat, kanak-kanak di Malaysia terdedah kerana mereka pertama kanak-kanak. Kedua, kebetulan waktu cuaca yang panas ini berlaku pada musim perayaan, yang mana kanak-kanak akan keluar berlari-lari bermain tanpa mereka sedar, itu meningkatkan risiko mereka. Jadi walaupun secara relatifnya risiko kita rendah, tetapi ia masih berlaku dan ia telah berlaku. Maka tak wajar untuk kita kata kita tak berisiko kena, sebab kematian sudah pun berlaku. Kena ambil langkah berjaga-jaga. Yang penting prevention is better than cure. That is true. Doktor, tadi disebutkan tentang dehidrasi, mengambil minum air dengan lebih banyak, dalam kuantiti lebih banyak. Kalau consuming caffeine ataupun minum kafein, apakah ia juga akan menyebabkan kadar cecair dan air dalam badan akan berkurangan? Betul, tepat sekali Ismail, kerana kafein bukan hanya pada kopi, Nescafe, tetapi teh juga mengandungi kafein, akan menyebabkan diuresis. Diuresis adalah istilah di mana badan menghasilkan air kencing dengan lebih banyak. Disebabkan itu mereka yang suka minum kopi, teh dan juga Nescafe, mereka kencing lebih banyak, dan mereka ini terdedah kepada dehidrasi lebih daripada orang yang tidak minum kafein. Ya, saya lihat di media sosial banyak yang berkongsikan cara-cara untuk memastikan suhu di dalam rumah menjadi lebih sejuk, dan juga untuk prevention kepada persekitaran rumah. Jadi, apakah langkah-langkah ini dilihat sebagai membantu untuk mengurangkan risiko kepada stroke? Betul. Yang saya lihat bukan hanya langkah-langkah itu, tetapi kesedaran itu. Media memainkan peranan penting apabila melaporkan kematian kanak-kanak yang amat malang itu. Dan dengan kematian ini, kita ambil langkah berjaga-jaga. Dan tak kisahlah apa cara sekalipun, asalkan ia tidak menambahkan mudarat, insya-Allah dia boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko stroke haba. Okey. Doktor, di kesempatan ini mungkin memberikan pesanan dan juga gambaran kepada masyarakat di luar sana berkenaan pencegahan dan juga prevention untuk kita tidak terimpak dengan heat stroke pada kita. Baik. Satu nasihat yang paling penting, saya rasa kita masih lagi di musim perayaan. Hari ini adalah hari Minggu, mungkin kita akan pergi beraya. Kita kena pastikan anak-anak kita tidak berada di bawah pancaran cahaya matahari terlalu lama sambil berlari-lari. Beritahu kepada mereka risiko mereka untuk kematian seperti kanak-kanak yang malang di Kelantan itu, dan pastikan jika ada tanda-tanda stroke haba seperti mereka rasa sakit kepala, kram, pening, terus bawa mereka ke tempat yang sejuk dan sejukkan badan mereka dengan aircon, kipas, letak ais di celah-celah kangkang, ketiak dan leher. Dan kalau mereka pengsan, dapatkan bantuan, call 999. Ya, apa yang penting pastikan mengambil minuman dalam kadar yang lebih tinggi untuk memastikan kadar cecair dalam badan Betul. lebih banyak,
banyak dan juga kalau perlu mungkin boleh memakai payung apabila keluar supaya tidak terkena kesan secara terus daripada matahari. Terima kasih Dr. Megat kerana bersama dengan kami atas pesanan tersebut. Selamat Hari Raya sekali lagi. Selamat bertugas untuk warga PPUM. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, itu saja kita boleh bawakan bersama dengan anda sedikit berkenaan tentang stroke haba. Kerisauannya kita masih perlu berhati-hati supaya tidak lagi insiden-insiden yang tidak diingini berlaku dalam negara kita. Baik, kita nak bersama dengan Syafiqah untuk